Alhamdulillah tamatlah kita punya 2 ayat. Perbincangan kita pun ringkas, sederhanalah kita kata. Ringkas tak ringkas apa panjang juga dah ni. Baik, kita pergi kepada mengutip 5 faedah daripada 2 ayat ini. 5 faedah. Faedah yang pertama, amman huwa qanitun. Tengok ayat. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Adakah orang yang berdiri malam dalam keadaan sujud, berdiri beribadat itu kan sama dengan orang tak berdiri? Ayat ini tanda tuan-tuan, ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa orang yang betul-betul mendapat manfaat daripada amalan dia tu, kalau dia tu muwazabah, kekal dalam ibadat itu. Saya setiap malam mesti baca Quran 1 juzuk contohnya. Setiap malam kita akan solat witir, solat tahajud beberapa rakaat dan diakhiri dengan witir. Dia ada muwazab. Maknanya kita sentiasa. Jangan kata tunggu witir perdana, tahajud perdana, lepas tahun depan pula, itu tak. Makna qunut ibarat seorang itu sentiasa melakukan. Qanitun, makna malam kerja dia ibadat. Ini ada setengah orang ni ibadat dia tunggu perdana lah, bukan itu. Satu. Dalam ayat yang sama lagi, ayat yang sama juga, Allah Ta'ala ajar kepada kita menggunakan pemikiran. Dia panggil istidlalul aqli, guna akal. Sebab tu dia buat di sini pembentangan dengan bentuk akli. Amman huwa qanitu. Mufikir, orang yang beribadat, yang solat, sujud, rokok, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Maknanya kita kena fikir sama ke dengan orang ahli maksiat. Orang lain bangun menangis, dia bangun duduk melompat. Sama? Tak sama. Sudah tentu tidak sama. Maka inilah dia panggil jalan. Siap kita ni kena berfikir, sama ke? Bila kita dengar yang ni kata qala Allah qala Rasul, dengar yang ni pula duduk maki orang tu, maki orang ni, dan tuduh sana tuduh sini, maklumat pula orang kata, mimpi kata lah, tak akan sama. Jadi tuan-tuan, gunalah akal untuk menilai. Guna akal untuk menilai. Baik, masih lagi dalam ayat amman huwa qanitun, dalam ayat ini Allah kata apa? Amman huwa qanitun ana al-lail. Sama ke tidak orang yang berilmu dengan tak berilmu? Sama ke orang berilmu dengan tak berilmu? Maka para ulama mengatakan kullu man khasyiya Allah Subhanahu wa taala, semua orang takut pada Allah, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, fahuwa alim, maka itu dikira orang alim. Tapi kalau orang itu ada ilmu, tak beramal, orang itu tidak dikira alim walaupun dia ni ilmunya melangit. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, dalam ayat yang kita baca ni, tengok ayat 8 ni, amman huwa qanitun. Kamu nak diikuti dengan ayat hal yastawil ladzina ya'lamun. Maka para ulama katakan Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini, sebut amalan dan diikuti dengan ilmu. Amaliannya qanitan, sajidan, qa'iman. Ilmu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, falamma zakara al-amal zakara al-ilm. Bila Allah Ta'ala sebut amalan, dia sebut ilmu. Ini menunjukkan bahawa manusia ni nak jadi baik, kena kembar dua ni. Ada ilmu, beramal. Yang kita bimbangnya ilmu ada tak beramal, ini masalah. Ataupun beramal tanpa ilmu, ini bahaya juga. Saya nak buat benda baik ni ustaz. Benda baik tak baik pun,
Mu kena ingat benda baik ke benda buruk. Agama ni tak boleh dengan otak kita. Allah dia. Ada setengah orang dia cakap macam mana? Alah. Apa salahnya orang nak buat benda baik? Sedap dia apa salah nak buat benda baik. Benda baik ke tak baik, nilai neraca timbangan tu kita nak timbang macam mana? Kalau kita tidak ada ilmu. Maka dalam ayat ini Allah kembarkan amal dengan ilmu. Tak boleh terpisah dua ni. Baik. Kita pergi kepada isu yang kedua ataupun faedah yang kedua dalam ayat yang sama. Amman huwa qanitun ana al-lail. Kata daripada ulama, tambihun. Ayat ini memberi peringatan ala fadli qiyamil lail. Lebih afdal beribadat pada waktu malam nak berbanding dengan ibadat pada waktu siang. Ibadat tu baik belaka, tapi siang nak banding dengan malam, malam lebih afdal. Siang ni gilah cari rezeki dulu. Jangan siang duduk tidur masjid juga. Lepas tu makanan, tunggu orang hantar lah, pergi cari rezeki. Kata di para ulama, wa yu'akkiduhu wujuhun. Tanda tuan-tuan. Ada beberapa kelebihan ibadat malam. Yang pertama, ibadat pada waktu malam astaru 'anil uyun. Orang tak nampak. Kita seorang kita ya dalam rumah kita, lebih jauh daripada riak. Tapi jangan main Facebook, TikTok, apa nama ni, Zoom, macam-macam ni, ya apa ni, kalau salah guna tak jadi bersendirian kita waktu malam. Kawan-kawan duk ajak masuk grup lah. Sebab tu saya awal-awal kata malam hak kita dengan Allah. Jangan duk grup-grup, tak payah. Guys tak payah cari guys. Kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, anna zulmah, bila gelap ini mata kita tak tengok mata kita tak pergi jauh lah sebab tak nampak. Jadi manusia pula tidur sunyi sepi. Maka waktu sunyi itulah hati kita pun kosong. Ketika itu kita bertawajuh pada Allah Azza wa Jalla. Jadi masa itu kita ambil peluang. Yang ketiga, annal laila waqtun naum. Malam ni waktu tidur. Orang yang boleh bangun tidur, boleh tinggalkan tilam yang empuk semata-mata nak beribadat pada Allah, maka orang ni orang hebat. Pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Yang keempat, baik, firman Allah Taala, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Maknanya hidup pada waktu malam tu lebih orang panggil lebih kuat. Surah Az-Muzammil ayat 6. Yang kelima, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Solat sunat yang afdal lain pada solat fardu, iaitulah solat sunat pada waktu malam. Hadis ini dalam An-Nasa'i dengan sanad yang baik. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita ambil peluang yang besar, iaitulah sentiasa beribadat pada waktu malam. Kita pergi pada yang ketiga, ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang beramal, orang berilmu dengan orang tak berilmu? Kata ulama tadabbur, ayat ini menjadi hujah kepada orang yang mengatakan orang alim tu kalau tak beramal sekalipun lebih baik daripada orang yang jahil tak tahu apa. Sebab dia tahu, cuma dia tak beramal lagi, mungkin kesibukan dengan apa benda, tapi dia tahu. Baiklah. Tapi dia dalam keadaan bahaya lah. Sebab dia tahu dia tak buat, itu bahaya. Tapi nak banding dia dengan orang jahil, baik dia. Lianna Allah Jalla wa Ala faradal ilma wal amal ma'an. Maknanya Allah Ta'ala fardukan kita ni ilmu dan amal. Jadi kalau dia tak ada amal, dia ada ilmu, dapat agak separuh. Jadi insya-Allah dia akan beramal selepas daripada itu. Tapi dia dalam keadaan bahaya sebab tahu tak beramal. Cuma nak banding orang jahil, baik dia. Itu ayat dia, maksud dia.
Baik, dalam ayat ini juga Allah Ta'ala puji ilmu dan darjat ilmu, kedudukan orang berilmu itu baik, dan Allah Ta'ala cela kejahilan dan orang-orang yang jahil yang tak mau belajar. Dan Allah Ta'ala gambarkan orang kafir itu la ya'lamun. Kenapa Tuhan kata orang kafir ni orang tak tahu? Sebab dia dengar tapi dia tak percaya. Jadi orang yang dengar awak tak percaya macam tak tahu. Kita hari ni pun banyak juga perangai lagu ni. Banyak kita jumpa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awak tak tahu je kita. Jangan. Isu yang keempat, Allah kata wa ardullahi wasi'ah. Bumi aku tu luas. Mu tak boleh ibadat di Mekah, pergi Madinah. Maknanya bumi luas. Di mana sempit untuk kita, untuk Islam, pergi cari bumi subur. Kata di ahli fikir, di mana bumi yang subur, di situlah benih ditabur. Di mana bumi yang subur, di situlah benih ditabur. Mana kita tengok, kita nak dakwah orang ni, orang kampung ni suka tak mengaji? Suka. Kita buka kelas ni. Ni kita pergi satu kampung, mengembara jauh-jauh. Tak, siapa-siapa tengok, maaflah ustaz, masyarakat di sini sibuk dengan kenduri lah apa, ada 4-5 orang depan kita. Ada setengah masjid, Masya Allah, full orang kata orang. Budak-budak kata full house, tak, penuh orang. Jadi macam-macam dia punya keadaan. Maknanya, ayat ini, ada 2 perkara dalam ayat ini. Yang pertama, bisyarah, memberi khabar gembira kepada Nabi SAW bahawa Nabi akan dapat kemenangan. Ayat ni Makki, belum hijrah lagi ni. Maka Nabi kita bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Sentiasa ada dalam kelompok umat aku ini orang yang berdiri menegakkan arah urusan agama Allah Ta'ala. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak memberi mudarat orang yang menyalahi dia, orang yang lawan dia tetap mempertahankan agama Allah, mempertahankan kesucian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dipermain-mainkan oleh orang, sehinggalah mereka menang ataupun mereka mati. Hadis dalam Bukhari. Maknanya Nabi akan hijrah sebab di Mekah sudah semakin dihimpit oleh puak Quraisy. Ulama tadabbur kata hadza amun fi kulli mazamani wal makan. Ayat ini umum. Setiap zaman, setiap tempat. Mana-mana tempat bumi mu tak sesuai, mu baliklah, pergi cari tempat lain. Alhamdulillah. Baik. Yang terakhir, yang kelima, Allah kata apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan ajra. Ajru itu makna apa? Makna apa ajru? Upah, gaji, allowance, itu makna ajru. Dalam kitab kita diterjemah thawab. Betul lah, pahala. Maknanya bagi orang yang sabar, pahala dia tanpa limit, unlimited. Macam mana kita nak faham pahala tanpa limit ni? Sebab orang yang bersabar berbeza-beza tahap dia. Ada yang sabar dia tinggi, dia punya hak, dia punya pahala tinggi. Ada yang sabar sikit-sikit macam kita, pahala kurang. Ada orang yang sakit gigi, satu dunia tahu dia sakit gigi. Lah. Mana dia mengadu kepada Facebook, mengadu kepada orang, rendah sikit lagi jawab. Jadi setiap orang tu darjat sabar tak sama. Maka Allah Ta'ala letakkan di sini ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala, ganjaran, gaji, allowance tanpa limit. Ikut aku nak bagi berapa. Jadi kata di para ulama, karamullah azza wa jalla, murahnya Allah Ta'ala tu dia jadikan pahala itu macam allowance, macam gaji. Seolah-olah kita ni ada, kita ni kalau kita kerja, buat kerja, kita berhak terima gaji, allowance. Mana duit aku? Bila kita buat apa ni, ibadat, itu hak kita dengan Allah. Tuhan nak bagi, tak bagi, itu hak dia.
Tapi Allah janji, aku akan bagi gaji, bagi allowance pada kamu. Mu jangan takut, mu buat aja. Oh, ini tinggi darjat ni. Jadi orang yang sabar, pahala dia tanpa limit. Sebagaimana hadis puasa. Hadis puasa, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis kursi Allah berfirman, dia punya akta-akta pahala dia, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa untuk aku akan balas. Maknanya setengah ulama kata sabar itu dengan makna puasa. Wallahu alam. Kita kata ayat ini umum sama ada dia puasa ataupun umumnya kepada semua jenis sabar. Sabar melakukan ketaatan, sabar tinggal maksiat, sabar di atas musibah. Tamatlah kita para jemaah sekalian 5 pengajaran yang dapat kita kutip secara ringkasnya dalam ayat ini. Ayat 9 dan ayat 10. InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat 11 dan seterusnya dalam siri yang akan datang.